Kita akan bercakap sikit je tentang apa itu persempadanan. Mungkin pernah dengar persempadanan. Persempadanan ini adalah satu istilah yang digunakan bagi merujuk kepada proses menetapkan sempadan lah, sempadan apa? Tentulah sempadan bagi pilihan raya, iaitu di mana seorang wakil rakyat akan dipilih untuk mewakili suara pemilih di Dewan Rakyat mahupun di Dewan Undangan Negeri. Untuk makluman semua juga, menguruskan persempadanan ni adalah satu daripada fungsi utama SPR. SPR ada 3 fungsi utama, 3 fungsi lah yang sebenarnya. Yang pertama ialah menguruskan persempadanan. Kalau tak ada sempadan, macam mana kita nak menentukan satu bahagian pilihan raya itu? Yang kedua, baru datangnya pendaftaran pemilih dalam untuk memilih di bahagian yang ditetapkan itu dah. Yang ketiganya, menjalankan pilihan raya untuk melantik orang kata wakil rakyat atau pemimpin bagi bahagian tersebut, yang akan menjaga rakyat lah di bahagian pilihan raya tersebut. Okey. Dan seterusnya adalah urusan kajian semula persempadanan. Kita dah ada sempadan, tapi lepas tu kenapa kita nak kaji semula pula sempadan tu? Sebab kita tengok definisi dulu. Ujian kajian urusan kajian semula persempadanan merupakan satu kajian dan semakan untuk lihat balik kesesuaian sempadan-sempadan yang kita dah wujudkan tadi bagi untuk tujuan apa? Untuk memudahkan urusan pentadbiran pilihan raya dan pendaftaran pemilih di masa akan datang lah, itulah kenapa kita akan buat kajian semula persempadanan. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu tentang pilihan raya ni, rujuk dalam Perlembagaan Persekutuan, bermula daripada perkara 113 yang menyentuh khusus kepada persempadanan. Perlembagaan Persekutuan perkara 113. Kalau ikut tentang pilihan raya semua tu dah hingga perkara 120 lah, Right. Dalam perkara 113 perlembagaan ni, apa yang dikatakan, yang mana Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada SPR untuk membuat kajian semula sempadan-sempadan setiap bahagian pilihan raya di negara ini, yang mana terbahagi kepada 3 unit berasingan mengikut Undang-Undang Pasal 6 Perkara 113, iaitu yang pertamanya adalah unit bagi negeri-negeri Tanah Melayu termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Okey, yang kedua unit negeri Sabah, dan yang ketiga adalah unit negeri Sarawak. Okey. Jadi seterusnya, bilakah urusan kajian semula persempadanan ni boleh dimulakan? Ada dua keadaan lah, dua keadaan bila kita boleh memulakan kajian semula persempadanan ni, ataupun kita panggil KSP. Yang pertama, tidak kurang daripada tempoh lat 8 tahun daripada tarikh siap urusan kajian semula persempadanan yang sebelumnya. Okey. Kenapa 8 tahun? Sebab memang diperuntukkan dalam undang-undang 8 tahun. Kalau kita lihat dalam masa 8 tahun tu macam-macam perubahannya boleh berlaku. Yang kedua, terdapat pindaan terhadap undang-undang, iaitu apabila Perlembagaan Persekutuan ataupun undang-undang tubuh negeri dipinda, sama ada untuk menambah atau mengurangkan bilangan kerusi dewan atau perwujudan wilayah baru, contohnya pembentukan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga yang the latest Putrajaya. Okey. So kita akan buat persempadanan semula. Okey, boleh follow setakat ni. Alright. Jadi terdapat beberapa prinsip lah yang kita ambil, yang perlu diambil kira dalam kita melaksanakan kajian semula persempadanan. Yang prinsip yang pertama ialah sebagai kemudahan kepada pengundi, tetapi kita kena pastikan ia tidak melangkaui sempadan-sempadan negeri. Kita nak memberi kemudahan kepada pengundi. Right. Yang prinsip kedua adalah mengambil kira kemudahan pentadbiran bagi pendaftaran dan pengundian. Right.
macam mana untuk kita mudahkan masyarakat ya untuk mendaftar. Okey, kemudahan pentadbiran lah. Yang ketiga, jumlah pemilih yang kita panggil dalam sesebuah kawasan atau bahagian pilihan raya itu lebih kurang sama banyak. Kecuali kita tengoklah kawasan-kawasan yang mana kita perlu ambil kira kesukaran dihadapi di daerah-daerah desa. Maksudnya adalah ukuran pewajaran bagi kawasan-kawasan tu perlu diberi perhatian. Kita tak boleh kata kawasan ni besar. Contohnya di Ulu Rejang. Kenapa kawasan ni sikit bilangan pemilih dia berbanding Shah Alam lebih kecil tetapi ramai. Contohnya sebab kalau kita tengok dari segi bentuk muka bumi di Ulu Rejang, sebahagian besarnya adalah hutan dan kalau susah untuk kita orang kata nak akses. Kalau wakil rakyat nak pergi tengok rakyat dia pun susah. Okey. Jadi bilangan di situ adalah kita tengok kesesuaian dengan tempat, kemudahan macam mana wakil rakyat nak pergi, nak bantu rakyat yang ada kat situ. Okey. Okey, yang keempat seterusnya adalah mengekalkan hubungan masyarakat dan pentadbiran tempatan. Maksudnya kalau kita tengok setengah-setengah bahagian pilihan raya tu dia ada kawasan yang PBT dia untuk kawasan lain pihak berkuasa tempatan. Tetapi kita masukkan juga orang kata pemilih di kawasan yang berhampiran dengan PBT itu supaya dia senang untuk dapatkan orang kata kemudahan lah. Itu maksudnya mengekalkan hubungan masyarakat dan pentadbiran tempatan. Kita tengok apakah dia tadi kita disebut faktor-faktor. Kenapa 8 tahun kan? Faktor-faktor dia ada 4 faktor. Yang pertama kita tengok adalah faktor pemilih, yang mana kepadatan penduduk meningkat dan pertumbuhan pemilih meningkat di satu bahagian itu contohnya dulu kawasan tu laut, and then dah tambak, dah jadi bangunan, dah ramailah orang kat situ so jadi kita kena tengok balik. Yang kedua ada faktor muka bumi, geografi, topologi kategori kawasan bandar semua tu dan saiz kawasan. Kita kena tengok juga. Yang keempat pembangunan lah. Ketiga, ruang pembangunan kemudahan infrastruktur yang perlu kita lihat untuk kita jalankan urusan KSP ni. Dan yang keempat, wakil rakyat. Macam kita tengok macam saya beritahu tadilah bilangan perwakilan kat situ, bagaimana nak akses kepada rakyat untuk mendapatkan perkhidmatan. Okey? Alright. Dan seterusnya mungkin ada soalan, berapa kali dah kita buat persempadanan ni kita dah 6 kali buat persempadanan. Bermula daripada tahun 1958 persempadanan tanah Melayu yang asas yang mana pada masa tu parlimen kita ada 144 saja dan DUN 362. Dan kali terakhir kita pertempadanan semula adalah pada tahun 2015 bagi Sarawak, 2018 bagi Tanah Melayu dan 2019 bagi Sabah, yang mana kita dapat lihat pertambahan kerusi di Dewan Rakyat sebanyak 222 kerusi dan juga di DUN meningkat 600 kerusi selepas daripada kajian semula sepadan bagi negeri Sabah. Okey, mana-mana tambah 13 kerusi DUN. Okey. Dan ada yang tanya bila kita boleh guna bila ada buat persempadanan semula ni, bila boleh guna bahagian-bahagian pilihan raya yang baru ni? Bila DUN atau parlimen tu dibubarkan, barulah bahagian-bahagian pilihan raya yang baru itu boleh digunakan. Okey. Saya rasa itu saja perkongsian setakat ini. Okey. Sekian itu saja. Terima kasih. Bye.